Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesehatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pagi ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam kitab Qaulul Tam fil Ahkamil Imam wal Ma'mum, muka surat yang ke-20, masalah yang ke-32. Surat yang ke-20, masalah yang ke-32, di mana makmum yang masbuk, makmum yang bimbang, yang berbimbang dengan membaca doa iftitah dan ta'awuz, dengan sangkanya yang kuat dia boleh menghabiskan Fatihahnya. Makmum ni kes dia ialah masbuk, tapi dia sibuk baca doa iftitah dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan apa? Dengan sangkaan dia. Sangkaan siapa? Sangkaan makmum ni tadi, sangkaan yang kuat. 80% dia sangka dia boleh menghabiskan Fatihahnya sebelum imam rukuk. Sangkaan itu sangkaan yang kuat lah. 80% dia kata aku yakin aku boleh habis Fatihah ni nanti, walaupun dah baca dalam kitab, baca ta'awuz, aku baca Fatihah ni nanti aku sempat lagi sebelum imam rukuk. Itu dia punya keyakinan lah, keyakinan yang tinggi. Bagaimana masalah ni, kaedah ni? Makmum yang masbuk, yang berbimbang, maknanya yang sibuk lah, yang masyhur, yang menyibukkan diri dengan membaca doa iftitah dan ta'awuz, dan pada sangkanya yang kuat bahawa ia boleh menghabiskan bacaan Fatihahnya lepas daripada selesai membaca kedua-duanya sebelum imam rukuk. Maka hukumnya terdapat 3 wajah, yakni hukumnya terdapat 3 pendapat kat situ. Pendapat pertama, hendaklah ia ni makmum ni tadi sempurnakan, yakni menghabiskan Fatihah. Ini keadaan dia, kalau dia dah yakin, dia dah sangkaan dia kuat boleh habiskan Fatihah, maka dia nak tak nak nanti dia kena habiskan Fatihah. Ini satu wajah lah. Dia kena settlekan Fatihah dia. Tak boleh kata tak jadilah habis, tak sempat dah kot imam nak rukuk, aku rukuk lah. Nanti dulu. Ni wajah yang pertama baru. Wajah pertama ni dia nak tak nak dia kena settlekan dia punya Fatihah. Sebab dia dah yakin. Satu. Yang kedua, pendapat yang kedua, hendaklah ia terus rukuk mengikut imamnya dan gugurlah bacaan Fatihah daripadanya. Demikianlah dinaskan dalam Kitabul Imla. Okey. Pendapat yang kedua kata, tak apa. Walaupun dia berkeyakinan habis, tak ada masalah.
Sampai dia waktu rukuk, imam rukuk, dia tinggalkan Fatihah, dia rukuk terus. Maknanya, sekadar mana yang dia dapat baca Fatihah? Ataupun kita ta'awuz, baru nak baca bismillah, imam rukuk, dia pun rukuk. Dalam syarah kita, dinaskan dalam kitabul imla, dia kata, hendaklah ia terus rukuk mengikut imam. Gugur bacaan Fatihah tu imam yang tangguh. Ini dua. Yang ketiga, ni pendapat yang ketiga ni tuan-tuan tengok elok. Sebab yang ketiga ni dia panjang. Hendaklah ia membaca daripada Fatihah sekadar apa yang telah ia membaca daripada doa kita dan ta'awuz. Dan mengikut pendapat, jika bacaan doa kita dan at-ta'awuz lebih panjang daripada Fatihah, maka tidaklah memadai melainkan membaca Fatihah kesemua-semuanya, kerana dikirakan taksirnya, yang cuainya dengan bimbangnya itu. Ini satu pendapat. Pendapat ni kata dia kena baca Fatihah sekadar apa yang dia baca lah. Lepas ta'awuz, dia pun bacalah Fatihah sampai tak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dia kata tinggal tu, terus rukuk. Okey, satu. Kemudian dia kata syarat Fatihah tu pula yang dia baca ni tadi melebihi kadar doa iftitah yang dia baca. Kalau dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asilah, kadar dia baca ni tadi kena lebih daripada tu. Kurang tak boleh dah. Sampai tak Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, imam rukuk, tinggallah Fatihah. Tak boleh, sebab dia punya doa iftitah panjang. Doa iftitah kau baca, yang sunat ni kau baca pun habis, Fatihah kau tinggalkan. Ini maksudnya satu kes ialah taksir, dia cuai, bimbang, sibuk dengan benda sunat sehingga benda wajib dia tak ambil kisah. Sepatutnya dia kena ambil benda wajib dulu, lepas tu yang sunat-sunat ni tak apa dia tinggalkan dalam keadaan macam tu. Dia tak macam makan lah tuan-tuan. Kalau makan kan macam tu kan, mana yang sedap dulu tadi. Ni kangkung, ni kambing, mana nak ambil dulu? Ambil kangkung dulu, bodoh lah. Kambing lah dulu kan. Jalan kita nak ambil kambing, kambing dah habis. Kangkung je, tak boleh aku tu. Kita kena ambil yang wajib dulu, yang sunat nanti dulu. Tengok keadaan lah. Sebab doa iftitah ni tak wajib, dia sunat. Fatihah ni dia wajib. Ambil Fatihah dulu. Yang sunat-sunat ni bawa tenang, sebab kita dalam keadaan masbuk. Dalam keadaan masbuk ni boleh ambil pilih salah satu lah. Okay. Semuanya kerana ditaksirkan cuai dengan bimbang itu. Dan pendapat yang ketiga ni pendapat ni tadi yang kita bahas ni tadi, ialah yang lebih asah, iaitu pendapat Abu Zaid Al-Marwazi, dan pendapat ini disahkan oleh Al-Qafal. Jadi ikut pendapat ni lebih bagus. Maknanya pendapat ni kalau nak baca juga Fatihahnya kena settle lah. Okey. Okey. Imam An-Nawawi. Okay. Imam Nawawi telah menjelaskan di dalam Syarhul Muhazzab. Syarah Al-Muhazzab Imam Nawawi dengan luas lagi katanya. Apa dia kata? Dia kata, maka jika kita katakan wajib atasnya makmum, yakni atasnya makmum ni menghabiskan bacaan Fatihah, maka takhalluf untuk bacaannya itu adalah takhalluf dengan uzur. Apa maksud takhalluf itu? Maknanya kita terkebelakang daripada imam. Maksudnya imam dah rukuk, dia baca terus kan? Bacalah terus sebab dia uzur, atas sebab uzur mengikut di belakang imam peraturan sembahyangnya sendiri, iaitu menyempurnakan bacaan Fatihah, kemudian dia rukuk, kemudian dia i'tidal. Imam jalan terus, imam tak tunggu kan? Imam turun naik, kita macam biasa ikut sujud hinggalah sampai mana? Hingga ia mendapat imam.
dan diberi ia keuzuran pada takhalluf dari imam dengan 3 rukun yang panjang. Tu kena ingat, Dia boleh terkebelakang dari imam. Dia bagi tempo 3 rukun yang panjang. Jangan berlaku 3 rukun panjang imam tu kita baru nak turun, tak boleh. Macam contoh. Ni kita Fatihah lagi kan, imam rukuk baru 1 rukun kan. Okey. Kemudian imam i'tidal baru 2 rukun kan. Imam sujud 3 rukun. Jangan bagi dia bangkit. Dia bangkit kalau kita tak sujud, ada masalah. Dia kena turun cepat. Turun. Okey, baru 3 rukun kan. Okey, dia merukuk. Dia rukuk-rukuk, imam pun bangkit, duduk antara 2 sujud. Ni rukun pendek. Duduk antara sujud. Sujud balik rukun panjang kan? 1. Berdiri 2. Baca Fatihah 3. Dia pun kena bangkit. Tapi biasanya rukuk dengan sujud dia tak lama lah. Dia yang lama tu pasal Fatihah tu. Rukuk dengan sujud dia boleh kejamnya. Dia macam potong selekoh lah. Kan? Kadang-kadang imam belum nak bangkit, dia dah bangkit dulu. Yang susahnya Fatihah ni. Perbuatan sujud, rukuk kita boleh potong, tak ada masalah. Kan? Kita lagi laju lah. Sebab tasbih kita pun tak pernah betul. Subhanallah, subhanallah. Macam tu je. Kan? Jadi Imam Nawawi kata keuzuran tu diberi ialah dengan 3 rukun yang panjang dan dikira ia mendapat rakaat itu. Dapat rakaat tu? Dapat. Tapi dengan syarat jangan sampai imam melebihi 3 rukun yang panjang. Lebih tak dapat. Okey. Faham Tak faham boleh tanya. Boleh ulang balik, tak ada masalah. Bersalahan. Ni masalah kedua lah. Bersalahan jika ia ni makmum tadi tidak menyempurnakan bacaan Fatihah, bahkan ia rukuk dengan sengaja, padahal ia mengetahui batallah sembahyangnya kerana ia meninggalkan bacaan Fatihah dengan sengaja. Tak naklah leceh ni gitu deh. Tak apalah, Fatihah imam tanggung. Batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya sebab dia tak menghabiskan bacaan Fatihah, dia mengikut imam. Sebab apa dia batal? Sebab dia tinggalkan bacaan Fatihah. Ini kata Imam Nawawi, dan biasanya pendapat inilah diguna pakai oleh pendapat ulama-ulama sekarang. Maksudnya kalau tuan-tuan sibuk dengan bacaan benda-benda sunat, meninggalkan bacaan Fatihah, langsung rukuk, maka sembahyang itu batal. Ini pendapat yang kuat. Kita kan di Malaysia kan macam tu kan, pendapat tu. Kau kena habiskan Fatihah ni sebab kau dah baca dalam kitab tadi. Ini pendapat yang biasa tuan-tuan dengar dalam kuliah. Ustaz-ustaz akan kata batal sembahyang. Tapi sebenarnya ada lagi pendapat-pendapat lain. Pendapat-pendapat lain adalah. Cuma di Malaysia ni kebanyakan pendapat ni dia guna pakai lah. Batal. Okey. Maka dia kata rukuk ia serta imam, nescaya gugurlah daripadanya bacaan imam. Okey. Ini satu. Bab yang seterusnya lah. Okey. Bersalahan jika kita katakan wajib ia makmum rukuk, maka rukuk ia serta imam, nescaya gugurlah daripada bacaan Fatihah, dikira mendapat rakaat itu. Maka kalau ia makmum berbimbang dengan bacaan Fatihah selepas imam rukuk, maka ia melakukan takhalluf dengan ketiadaan uzur. Okey, baik. Ini makin susah ni tuan-tuan. Masalah ni ialah masalah dia kata kalau kita katakan wajib. Apa yang wajib? Wajib bagi makmum rukuk. Allahu Akbar. Imam rukuk, dia rukuk. Wajiblah bagi makmum ni. Kita kata, kau kena rukuk, tak boleh sebab imam dah rukuk. Tinggal semua. Bukan yang sunat, yang wajib pun tinggal. Apa yang tinggal? Fatihah tinggal. Rukuk terus. Okey. Dia pun rukuklah. Maka rukuk ia serta imam. Rukuk ada dia. Nescaya gugurlah daripadanya bacaan Fatihah. Tak dapat Fatihah.
dan dikira baginya mendapat rakaat itu. Maknanya dia dapat rakaat itu. Makna kata Imam Nawawi, dia masbuk, haji masbuk. Saya jadi imam, Allahu Akbar. Saya pun rukuk, haji pun Allahu Akbar. Tengok saya rukuk sebagai imam, haji pun syukur rukuk. Dapat rakaat. Sebab dia kata wajib mengikut imam. Habis Fatihah, tak apa saya tanggung. Tak apalah, saya muda lagi. Kalau kena yang tua nanggung, bengkok kau ada. Hari-hari kau buat macam tu. Hari-hari masbuk. Ya. Lambat je kan. Fatihah imam tanggung. Imam yang nanggung Fatihah. Kau bila nak baca Fatihah? Jadi dia kata makna dapat rakaat. Okey, satu. Yang seterusnya lagi. Bab yang seterusnya lah. Bila dah dapat rakaat, selesai masalah. Maka kalau ia makmum, kalau makmum tadi sibuk dengan menyempurnakan bacaan Fatihah selepas imam rukuk, maka adalah ia melakukan takhalluf dengan ketiadaan uzur. Maka jika ia didahuluinya oleh imam dengan rukuk, terus ia membaca Fatihah, kemudian mendapat ia akan imam dalam i'tidal, maka ia makmum tidak mendapat rakaat itu. Okey, masalah tu daripada saya tutup tadi kan, dikira bagi mendapat rakaat. Okey, ini satu bab. Bab yang seterusnya, masalah seterusnya, maka kalau makmum sibuk dengan menyempurnakan bacaan Fatihah selepas imam rukuk, saya dah rukuk, Haji terus juga baca Fatihah. Aku tak kira ustaz nak rukuk lah, hantarlah ustaz. Kalau nak rukuk sebab tak tunggu aku nak baca Fatihah juga. Haji baca je Fatihah tu selepas imam rukuk, maka adalah makmum haji ni tadi melakukan takhalluf dengan ketiadaan uzur, terkebelakang daripada imam dengan ketiadaan uzur. Sebab apa tak uzur? Dia boleh rukuk tapi dia tak nak rukuk, dia nak habiskan Fatihah. Kau nak jalan-jalan imam, ustaz nak jalan-jalan lah, saya tak peduli, saya nak baca kat Fatihah ni. Dia baca Fatihah dengan tiada uzur. Maka jika makmum ni tadi didahuluinya oleh imam dengan rukuk, lepas dia rukuk semua dan terus ia membaca Fatihah, kemudian ia mendapat ia akan imamnya dalam i'tidal, maka ia makmum tidak mendapat rakaat itu. Okey, Haji ikutlah saya, dia bacalah Fatihah, dia baca je Fatihah. Saya rukuk lah ustaz, alah aku nak ikut, aku nak baca ke Fatihah. Tiba-tiba bila dia habis baca Fatihah, maka daripada itu imamnya di dalam i'tidal, mendapat ia imamnya di dalam i'tidal, maka ia makmum tidak mendapat rakaat. Tiba-tiba dia tengah nak baca Fatihah dah habis kan, saya dajalkan dia sikit lah. Tak nak ikut sangat bila dia dah habis Fatihah, saya pun bangkit. Bangkit. Sami Allahu liman hamidah, tak dapat rakaat. Pasal apa tak dapat? Sebab dia takhalluf, bukan sebab keuzuran. Dia boleh dia ikut saya tapi dia tak nak, dia berdegil. Sepatutnya makmum dia kena ikut imam. Ju'ilat imam liyutamma bih. Imam ni kerjanya menyempurna, kita kena ikutlah imam. Tinggallah Fatihah ni, aku ikut jalan imam ni. Tak apalah, ikutlah imam. Ni dah, dia buat keras kepala dia. Dah. Ustaz nak bacalah. Aku nak baca Fatihah. Ustaz nak rukuklah ustaz. Aku nak Fatihah. Tiba-tiba dia nak rukuk aja, saya pun bangkit. Sami Allahu liman hamidah, tak dapat rakaat. Jangan melawan imam. Jangan melawan. Ikutlah imam. Imam rukuk, itulah rukuk. Jangan melawan. Kadang kita suka melawan. Okey. Tak dapat rakaat tau. Kerana ia tidak mengikutnya pada kebanyakannya. Tak ikut. Demikianlah ditasrihkan, dijelaskan dengannya oleh Imamul Haramain dan ashab. Dan adakah batal sembahyangnya apabila kita katakan mengikut pendapat mazhab bahawa takhalluf dengan satu rukun itu tidak membatalkan sembahyang? Batal ke sembahyang? Timbul soalan.
Sebab dia baru ketinggalan satu baru. Sami Allahu liman hamidah, takalluf dia kan. Belakang imam satu baru tu rukun. Batal ke? Maka pada masalah ini ada dua wajah, dua pendapat pula. Nak kata batal tak batal itulah. Yang diceritakan oleh Imam Haramain dan para ulama yang lainnya, dan yang terlebih asah di antara dua wajah itu ialah tidak batal sembahyangnya seperti makmum yang bukan masbuk. Manakala wajah yang ke-20 ialah batal sembahyangnya kerana ia tinggal ikutan imam pada perkara yang baru luput rakaat pada dengannya. Makalah perbuatan itu seperti takhalluf dengan satu rakaat. Maka jika kita berkata batal sembahyang itu, nescaya wajiblah ia memulakan sembahyangnya semula dan haram hukumnya meneruskan serta mengetahui dengan batal sembahyangnya itu. Okey. Kalau kita kata batal, batal lah sebab dia kata, pendapat aku kata batal sebab kenapa kau tak nak ikut? Apa sebab kau tak nak ikut imam tu? Maka pendapat pertama kata batal hukumnya. Kalau kata batal hukumnya, nescaya wajiblah ia memulakan sembahyangnya semula. Kena buat lain bang. Sebab tak boleh ikut imam sebab kita batal. Nak ikut je lah. Sebab dia kata dan haram hukumnya, bukan takat batal ya. Haram hukumnya meneruskan serta ia mengetahui dengan batal sembahyangnya. Dia kata batal, lepas tu dia follow juga imam ni. Dah batal. Buat semula lah. Apa sebab kau ikut imam kau dah batal? Maknanya dia kata haram perbuatan dia. Kalau kita kata batal lah. Bersalahan jika kita berkata tak batal sembahyang itu, maka berkata al-imam, ia tidak sayuji rukuk kerana rukuk itu tidak dikira baginya, tapi hendaklah ia terus turun sujud serta imam. Jadilah ia seolah-olah sekarang baru mendapati imam. Dan rakaat itu tidak dikira baginya. Demikianlah penjelasan dalam syarah Muhazzab. Okey. Tuan-tuan nak baca syarah Muhazzab besar sangat kan? Okey. Dia kata kalau tuan-tuan kata tak batal sembahyang tu, maka sayujianya tidak sayujianya rukuk. Habis Fatihah, oleh kerana imam dah bangkit, dia dah sujud, apa kita buat? Rukuk tak ada lah, terus sujud ikut imam. Seolah-olahnya aku mendapat ikut imam ni waktu sujud. Sujudlah dia kan. Tapi kira rakaat tak? Tak dikira rakaat. Sebab apa tak kira? Rukuk tak ada. Batal tak sembahyang? Tak batal sembahyang. Mana nak? Ada dua pilihan. Bergantung kepada tuan-tuan. Dua-dua pendapat boleh ikut. Kalau Tuan Haji kata nak batal, Tuan Haji kena buat bismillah. Tuan Haji kata tak batal, Tuan Haji kena sujud terus. Tapi rakaat tak dapat. Pilihlah sendiri. Maknanya bergantung dengan Tuan Haji. Ulama' bagi dua jalan. Boleh ke pilih Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Sebab itu dia bagi dua pendapat kat sini. Nak ulang ke nak ikut? Ikut pun tak apa rakaat. Ulang pun balik semula. Sama aja. Mana tak? Macam mana? Okey. Hukum aulanya yang lebih afdalnya dia sujud tu kita ikut terus. Allahu akbar. Dia tengah sujud kan? Kita pun Allah sujud terus. Itu lebih. Jangan tunggu. Ini ada orang dia payah nak kira rakaat, kata lupa pula, tak ingat kan. Tak apa, tunggu dia berdiri clear kan, baru kita ikut. Tak ada. Sunatnya terus ikut dia. Jangan tangguh. Boleh tunggu, tak ada masalah. Tapi yang aulanya terus sujud, terus ikut macam mana dia buat. Takut kita keliru lah kadang-kadang. Tadi aku ikut di rakaat pertama ke berapa? Kan? Ada orang macam tu dia keliru. Ada orang tak, dia tak apa masalah tu. Boleh belaka, tapi yang afdalnya ialah dia ikut imam di mana imam tu berada. Jangan tunggu-tunggu. Okey, masalah yang ke-33 habis dah. Masalah 32 dah habis. Masalah 33.
makmum tidak sempat membaca Al-Fatihah kerana berbimbang dengan menegur bacaan imam dan membaca amin. Okey. Masalah makmum yang bertakbiratul ihram dan ia ada masa untuk baca Fatihah tapi sibuk menegur bacaan imam atau membaca amin, maka yang lebih aula utama diberi keuzuran kerana ia membimbangkan dirinya dengan sunat yang tertentu yang ada hubungan dengan muslihat sembahyang, bersalahan dengan baca doa iftitah dan auzubillah, maka bahawa membaca keduanya bukanlah dari muslihat-muslihat sembahyang yang tertentu yang utama. Okey. Masalah makmum ni dia takbiratul ihram dan ia ada masa untuk baca Fatihah. Allahu akbar, kemudian ada masa nak baca Fatihah. Tapi duk sibuk tegur bacaan imam. Jap tegur. Jap tegur. Aduh, hai. Yang imam baca tu surah apa? Bukan Fatihah pun. Baca surah biasa je. Yang hukum dia sunat. Kita duk sibuk. Tak kena ni kan, betul kan? Tak kena ni, betul kan? Lah kali dia tak baca Fatihah. Duk sibuk hal orang, tak sempat membaca Fatihah. Kan? Sibuk hal orang, hal kita tak sempat. Kita nyibuk hal orang, kita sendiri tak sempat nak ibadat. Macam mana tuan-tuan? Dengan sunat tertentu ada hubungan dengan muslihat sembahyang, bersalahan baca doa iftitah dan auzubillah, maka bahawa membaca keduanya bukanlah dari muslihat sembahyang tertentu yang utama. Maka dia nak tak nak, dia wajib habiskan suratul Fatihah. Makmum tadi. Okey. Dia mesti habiskan. Yang kopi sibuk urusan sunat orang tu pasal apa? Dia duduk dengar Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Tak kena sebutan ni. Yang kau sibuk Fatihah kau belum baca lagi. Kau baca Fatihah lah dulu. Fatihah tu kan rukun. Yelah Ustaz, saya nak fokus bacaan dia tu tak betul rasa orang tu. Tu sibuk tak betulkan orang. Fatihah kau belum buat. Sibuk kerja orang, kerja kau tak selesai. Ni masalah kita. Habiskan yang kita punya dulu. Dah habis Fatihah, baru fokus dah dekat orang baca Fatihah. Sebab itu imam ni dia ada benda yang dia kena jaga tau. Apa dia kena jaga? Lepas baca Fatihah, dia berhenti seketika. Maksud dia apa? Tunggu makmum baca Fatihah dulu. Imam tak ada istilah nganggur kan? Dia bacalah surah perlahan dulu. Agak-agak dah makmum dah nak habis baca, baru dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia suruh macam tu. Dia suruh buat lagu, itulah sunatnya. Kalau imam tekan terus dia, tu yang makmum dia macam mana satu ni nak baca Fatihah, nak fokus imam baca kan. Imam ni baca banyak tak betul ni. Pengajar Fatihah tak baca. Kita pun rukuk, bila rukuk langsung tak dapat apa. Tak boleh imam tanggung Imam tak boleh tanggung Fatihah kita sebab kita sibuk masyghul dengan benda-benda yang tak sepatutnya kita masyghul lah. Okey. Apa? Kita stop nak menegur apa? Kita dibaca Fatihah kita asal kan. Surah. Yang makmum saya baca dia. Okey. Dia kata tadi tak baca jangan. Okey. Jadi soalan yang untuk kita. Kalau kadang-kadang kita bukan apa. Okey. Kita lambat sikit baca dia. Okey. Memang nak Fatihah. Okey. Ada kita teruskan kita. Okey, baik. Dia kata dalam Quran, "Iza quri'atil Quran fastami'u lah." Apabila orang baca Quran, hendaklah kamu dengar. Okey. Jadi sekarang ni tuan haji, imam dah baca Fatihah. Angkat takbir sama-sama lah contoh. Allahu akbar, tengah-tengah haji baca doa iftitah, imam baca suratul Fatihah. Patutnya kita dengar kan? Boleh tak kita meneruskan doa iftitah ni? Boleh, satu. Kalau tuan haji fikir nak ikut kaedah Fatihah ni wajib aku dengar sebab ni bacaan yang penting lah, rukun. Kalau batal 5 gang, aku macam mana sembahyang? Ngikut dia pun batal. Jadi kita pun fokuslah kat Fatihah dia ni. Tak baca dalam kita. Boleh.
Boleh, tak ada masalah. Mana Tuan Haji nak ikut? Terserah. Kalau Tuan Haji rasa nak dengar Fatihah imam, dengar Fatihah imam. Kalau Tuan Haji kata, imam dah memang champion Fatihah dia kan. Apa nak bimbang, aku baca dalam kitab aku lah. Haji pun baca dalam kitab sampai habis. Boleh? Boleh. Tapi iza quri'atil Qur'an fastami'ulah. Biasanya bila orang baca Quran ni kita dengar. Pasal itu dia ada syarat imam ni. Dia ada sunat dia imam ni. Apa imam ni kena buat? Allahu Akbar. Baca dalam kitab sama-sama kan. Kita pun sama-sama baca. Lepas tu dia baca Fatihah, kita fokus. Habis dia baca Fatihah, dia kena tunggu Ustaz. Duduk dulu. Bukanlah menung. Sementara nunggu kau orang baca Fatihah lambat lagi, aku berjalan dulu lah. Ya gamak dah habis baru aku mulakan. Tak, maksud dia suruh baca secara perlahan dulu ayat, sementara makmum bacakan Fatihah. Agak-agak makmum dah habis, barulah imam baca surah. Itu dia punya. Nanti akan datang dia ada bahasa. Dia ada bahasa dia. Imam dan makmum ni dia ada perkara sunat dia. Ada syarat dia. Bukan main belasah ya. Macam tuan-tuan pergi Saudi kan. Kadang kat Saudi ni dia tak baca kunut kan. Dia tak baca kunut. Tapi dia tahu yang belakang ni ramai mazhab Syafi'i. Aliran mazhab Syafi'i yang mana rata-rata orang Malaysia lah contoh. Rata-rata subuh ni semua baca kunut. Okey? Jadi dia orang ni orang ada ilmu kan. Habis dia baca surah tu sebelum sujud lama tak dia tunggu. Lama kan dia tunggu kan. Dia tunggu kita baca, nak baca doa kunut. Kita sendiri-sendirilah. Baca doa sendiri-sendiri. Agak-agak dia dah, kita nak habis doa kunut tu, baru dia sujud. Kat Malaysia ni kadang buat juga macam tu, tapi dia tak tunggu. Dia tak baca kunut kan. Dia terus turun. Kita terkapur-kapur kat belakang ni kan. Tu yang kita kata tu, subhanallah. Kita itu yang boleh pun dah geram. Ialah dalam Malaysia dah memang kita biasa lazim kunut pagi subuh. Bacalah. Kan? Lainlah terlupa. Terlupa itu, terlupa sujud sawi itu lain cerita. Ini kita dah lazim memang kat Malaysia ni kunut. Kalau nak panjang kunut. Kalau nak pendek kunut. Dah. Bacalah. Janganlah. Kadang-kadang kita duduk luar negara tak baca kunut, balik bukan main tak nak baca kunut. Ni satu bab. Bab yang kedua saya tengok Malaysia ni banyak terjadi. Betul, aulanya, afdalnya kalau sembahyang witir ni 3 rakaat 1 salam. Itu lebih baik. Tapi bagi tahu sebab di Malaysia ni biasa buat 2-1. 2 rakaat lepas tu 1. Orang Malaysia buat. Kita nak ubahlah. Nak ikut yang lebih afdal, terangkan dulu. Tuan-tuan, malam ni insya-Allah saya buat witir 3 rakaat 1 salam. Yang afdalnya yang Nabi buat 3 rakaat 1 salam. Tak adalah orang keliru. Inilah dia belasah turun naik 3. Sudah. Ni sembahyang apa ni Syekh? 3 rakaat ni. Kata witir patut 2-1 kan. Subhanallah. Kita apa lagi lah. Salah siapa? Salah imam lah. Siapa kau tak bagi tahu? Kita nak buat satu-satu tempat, maklumkan. Tak sama. Saya orang Selangor. Orang ni 9 lah duduk Selangor. Cara buatnya lain. Orang Batu Pahat buat lain. Bila suruh saya jadi imam, saya kena terang. Sebab kalau nanti kau suruh aku jadi imam, kau kena ikut cara aku. Makna saya kena terangkan lah. Tuan, saya punya sembahyang subuh 4 rakaat. Tuan pun fikir, apa Ustaz? Bukan 2 lah. Itu Batu Pahat. Ni 9. Ustaz, bawa ke belakang. Kami sini 2 je. Dia macam tu lah. Contoh lah maksudnya. Bagi tahu. Supaya jangan sampai menimbulkan huru-hara dalam ibadat ni sekarang. Subhanallah lah apa benda. Padahal benda boleh. Akhirnya jadi mudarat dekat ibadat tu. Siapa suruh tak mengaji? Ini bukan persoalan siapa suruh tak mengaji. Kita ni alhamdulillah dah berumur-umur ni mengaji alhamdulillah. Untung baik ni penghujung usia nak mengaji. Untung tak baik apa?
Dulu rajin mengaji, dah malas mengaji, dah tak nak datang surau masjid. Wa'azubillah. Kita ni untung baiklah tuan-tuan. Untung baiknya mudah-mudahan sampai nak turun clear masalah. Sembahyang tak tinggal, puasa. Ni nama untung baik. Untung tak baiknya apa? Dulu alhamdulillah. Kau tengok dia tu kan dulu sembahyang rajin. Dah balik haji ni masjid tak pergi, sembahyang tak nak, duduk main dam kat situ. Aku tak tahulah. Ni yang kita bimbang. Dah nak turun kan. Kapal terbang dah nak turun, tayar tak keluar. Aduh, hai kau jangan macam tu kan. Wa'azubillah lah. Sebab itu doa ya muqallibal qulub. Jangan kau bolak-balikkan hati kami ni ya Allah. Jangan kau bolak-balikkan hati kami ni. Dulu belum siap datang dia sampai. Dah balik haji tak sampai-sampai. Mana jumpa dia? Kedai main dam. Berapa papat? Haji ni kan dulu sebelum pergi haji kan, rajin dah pergi masjid surau mengaji. Dah balik haji ni setahun dua ni, sembahyang pun dah tak, main dam dia. Jajak naik haji. Alhamdulillah, ini untung tak baik tuan-tuan. Ini namanya untung tak baik. Untung baiknya apa tuan-tuan? Untung baiknya dulu tuan-tuan, kita ni tak adalah ilmu. Penghujung nak turun ni cari ilmu sekadar apa yang dapat untuk nak balik ni lah. Dulu dah lewat lah sikit kan. Dah 40 baru kelang kabut kan. Tapi tak apalah. Tu namanya untung baik. Penghujung ni. Jadi tuan-tuan jaga baik-baik kita ni. Jagalah baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala peliharalah hati kita ni jangan dia bolak-balik. Bimbang jugalah kan. Kita tak tahu berapa ramai tuan-tuan orang macam tu. Kawan-kawan kita pun ada benda-benda tuan-tuan. Dulu dia yang cakap kita, kau ni bila nak sembahyang, bila nak mengaji ni. Kau tak takut ke? Mula-mula dulu dia kan. Kita pun atas nasihat dia kita insaf lah. Pergi mengaji. Lepas dia nasihat, dia lah tak pergi. Kita tanya, asal kau tak pergi? Kau lah kena pergi. Aku memang dah lama pergi. Aku kau nak kira-kira, dah banyak dah. Sudah kau ni. Dah tak nak semayang pula dia. Kau usah tak nak semayang? Aku dah lama semayang. Kalau aku kira-kira lah, selamat dah masuk. Jaga baik-baik kan. Kita ni alhamdulillah doa tuan-tuan. Jangan putus berdoa pada Allah. Mudah-mudahan sampailah ending kita itu penutupnya dengan kalimah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhirul kalam dakhala jannah, kata Nabi. Siapa akhir kalamnya ucap la ilaha illallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bimbang tuan. Penutup tu bimbang. Penutupnya tu. Yang nak keluar, dia nak keluar tu bimbang. Dapat tak dapat nyebut. Itu yang kita doa, ya Allah lindungilah kami daripada azab sakaratul maut, munkaratul maut, kata Nabi. Sebab di saat itulah menentukan kita mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Jadi tuan-tuan cukup takat tu. Masalah yang ke-34 kita sambung dia lain. Tapi untuk makluman Tuan Haji Sukaini mana? Tak ada. Semalam ada Tuan-Tuan Haji berbincang lah kan. Sebab besok subuh kebanyakan masjid tak ada kuliah subuh kan. Jadi kalau nak buat kuliah ni balik, besok saya pun beri. Kalau kita nak sambung kitab ni pun boleh, ataupun nak sambung kitab lain pun boleh. Terpulang lah. Sambung kitab ni sebab besok semua masjid surau memang tak subuh, tak ada buat kuliah subuh lah. Kita insya-Allah lah jalan terus lah insya-Allah. Jadi untuk makluman Tuan Haji Sukaini lah, nanti bagi tahu Tuan Haji Sukaini, maknanya kita Tuan Haji Sukaini ada tu. Maknanya bagi besok subuh kitab ini juga. Sebab semalam Tuan Haji Azman pun Tuan Haji semalam dah bincang. Kita ambil pendapat ramai, jemaah ramai. Kita gunakan kitab ni juga. Boleh insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam.